Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan guru semua. Apa khabar? Harap semuanya sihat dan dilindungi Allah selalu. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Aziza binti Ahmad, SIC Sains dan Matematik, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah. Okey. Hari ini kita buat perkongsian melalui rakaman kerana khasnya untuk bahasa Inggeris dan matematik ditujukan kepada guru-guru ketua penatiar matematik dan bahasa Inggeris, tetapi boleh juga dikongsi. Saya harap dapat dikongsi oleh penatiar-penatiar yang lain juga. Kita dapat menambah ilmu apakah yang dimaksudkan tentang pembelajaran terbeza. Bersama dalam rakaman ini adalah rakan-rakan SIC PPD Melaka Tengah. Jadi kami dapat berkumpul bersama pagi ini, dapat merakamkan rakaman pembelajaran terbeza. Dan saya ingin memperkenalkan rakan yang akan berkongsi, tak lain daripada Puan Daphne Roslyn Henry Thomas, rakan saya di unit Bahasa Inggeris PPD Melaka Tengah, rakan SIC yang sangat berpengetahuan dan berpengalaman. Tanpa berlengah masa lagi cikgu, jumlah kita tahu apakah dimaksudkan pembelajaran terbeza, bila nak digunakan dan bagaimana nak dilaksanakan. Saya menjemput Puan Daphne. Ada di talian Puan? Puan Daphne menerangkan pembelajaran terbeza. Dipersilakan Puan. Terima kasih Puan Aziza. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan SISC dari PPD Melaka Tengah dan juga semua rakan-rakan guru di sekolah PPD Melaka Tengah. So saya di sini memberi sedikit perkongsian mengenai PDP terbeza. So saya akan share screen sekarang. Okay, boleh lihat skrin saya, Puan Aziza? Boleh Puan. Okay. So, saya perkenalkan diri saya adalah Daphne Roslyn, anak perempuan Henry Thomas, salah seorang SISC Plus dari PPD Melaka Tengah. Okay, jadi hari ini tajuknya ialah pembelajaran dan pengajaran terbeza. Jadi, pembelajaran dan pengajaran terbeza ini ramai yang dah tahu, tetapi saya hanya buat sedikit perkongsian dan penjelasan mengenai PDP terbeza ini. Okay, objektif kita ialah supaya pada akhir sesi ini peserta dapat memahami dan menyatakan 3 hingga 6 peranan guru dalam melaksanakan PDP terbeza dan merancang satu RPH yang mengandungi elemen PDP terbeza di 2 hingga 3 bahagian RPH itu. Jadi saya harap selepas menonton video ini, guru-guru boleh dapat membuat satu RPH yang mengandungi elemen ini dan melaksanakan PDP ini di dalam kelas masing-masing. Jadi, apakah dia PDP tanpa aspek terbeza ini? Okey, jadi mari kita lihat. Okey, mari kita lihat gambar ni. Okey, ini adalah PDP tanpa aspek terbeza. Okey, seperti mana yang kita boleh lihat, ada 3 orang budak ni yang berlainan saiz, yang ingin menonton satu permainan baseball, saya ingat. Okey, tetapi mereka dihalang oleh pagar. Okey, pagar yang dibuat daripada kayu tu. Walau demikian, mereka telah mendapat 3 kotak yang sama saiz supaya mereka boleh berdiri di atas kotak itu untuk menonton
permainan itu. Akan tetapi bukan semua yang dapat menontonnya. Okay? Jadi ini adalah apa yang berlaku di kelas jika kita tidak ada aspek terbeza ni. Okay. Jadi PDP tanpa aspek terbeza, kita semua akan menggunakan curriculum standard iaitu mengajar daripada DSKP yang sama. Dan strategi pengajaran yang digunakan adalah sama untuk seluruh kelas. Dan apakah jangkaan hasil pembelajarannya? Ia adalah sama untuk semua murid. Dan juga penilaian atau pentaksiran yang sama digunakan untuk semua murid. Jadi ini adalah PDP tanpa aspek terbeza itu. Jadi dia seakan-akan kotak-kotak ini yang sama saiz, okey, digunakan untuk semua murid kita yang berbeza-beza. Yang berbeza-beza saiznya, berbeza-beza cara pembelajaran mereka tu. Okey. Jadi ini adalah apa yang kita sistem kita pada jika kita tidak menggunakan pembelajaran terbeza. Okey, murid-murid kita yang berbeza-beza ditaksir dengan cara yang sama dan bukan semua yang akan berjaya. Okey, jadi everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Okay. Jadi pada pemikiran guru, kita beri semua pembelajaran cara yang sama sebab kita fikir itu adalah equality. Kita tak nak bezakan murid-murid kita. Kita beri pembelajaran yang sama. Akan tetapi pada realiti ni, ini yang berlaku. Okey, ada murid yang mendapat lebih sebab mereka dah ada pengetahuan sedia ada mengenai topik. Ada murid yang boleh belajar tetapi ada juga murid yang tidak dapat apa-apa. Jadi mereka akan rugi dari segi pembelajaran mereka. Jadi dalam fikiran guru, kita bagi yang sama kepada semua murid, mereka akan dapat belajar. Tetapi ini adalah realitinya. Okay, apakah definisi pembelajaran terbeza ni? Jadi PDP terbeza ialah proses menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi keperluan murid yang berbeza-beza. Dan jadi oleh itu guru akan meningkatkan pembelajaran dengan memadankan ciri-ciri murid dengan pengajaran dan penilaian. Jadi di sini kita perlu ambil kira ciri-ciri murid itu. Okey. Jadi kita semua tahu setiap murid adalah unik dan berbeza. Jadi perbezaan itu mempengaruhi pembelajaran mereka atau cara mereka belajar. Jadi untuk setengah orang kita tak perlu beri banyak sangat input. Untuk setengah daripada mereka input yang kita beri itu sudah cukup. Okay. Tetapi untuk murid-murid yang lain, mereka perlukan input yang lebih supaya mereka semua dapat mencapai objektif. Seperti di gambar ni, walaupun murid-murid budak-budak ini
ketinggian mereka berbeza-beza, tetapi mereka semua mendapat menonton permainan baseball tu walaupun ada pagar di sana. Oleh sebab mereka ada mereka berdiri di kotak yang berlainan saiz. Okey, budak ni tak perlukan kotak. Budak ni perlukan satu kotak. Budak yang ketiga ni perlukan 2 kotak. Jadi kotak ini adalah ibarat input guru, pengajaran guru, okey, kepada murid-murid. Jadi PDP terbeza. Bagaimanakah guru boleh membezakan PDP-nya? Salah satunya ialah melalui isi kandungan. Lagi satu ialah melalui proses, melalui produknya dan melalui persekitaran. Dan semua ini mengambil kira kesediaan murid, minat murid dan juga profil murid. Okey, iaitu profil cara murid itu belajar. Jadi kita pergi satu persatu. Jadi dari segi apa yang dibezakan, isi kandungannya, iaitu menyesuaikan isi kandungan supaya boleh diakses oleh semua murid dengan membuat pemeringkatan isi kandungan. Dari segi proses, menggunakan pendekatan yang berbeza bagi kelompok murid yang pelbagai. Dari segi produk, mempelbagaikan kaedah pentaksiran dan persembahan hasil pembelajaran murid. Dari segi persekitaran, mempelbagaikan persekitaran pembelajaran murid. Mungkin secara individu, berkumpulan dengan muzik, tanpa muzik, di dalam kelas, di luar kelas dan sebagainya. Jadi pembezaannya mestilah berdasarkan kesediaan murid. Jadi kita ada 3 tahap kesediaan murid. Iaitu 1, murid-murid yang sudah ada pengetahuan sedia ada. Yang kedua, murid-murid yang tiada pengetahuan sedia ada. Dan murid-murid yang telah menguasai tajuk berkenaan. Jadi, soalannya, adakah murid-murid dalam kategori 2 dan 3 belajar semasa PDP, iaitu murid-murid yang tiada pengetahuan dan murid-murid yang telah menguasai tajuk, adakah mereka belajar semasa PDP? Okay? So, untuk murid-murid di kategori 2 yang tiada pengetahuan, mungkin mereka akan switch off sebab mereka tak ada pengetahuan sedia ada itu dan mereka tak boleh ikuti PDP. Okay? Mungkin untuk murid dan untuk murid-murid di kategori 3 yang telah menguasai tajuk, mungkin mereka akan mula berasa bosan dan terus switch off semasa PDP. Okay. Jadi apakah perasaan mereka ketika sesi PDP dijalankan? Seperti yang saya kata tadi, mungkin ada segolongan yang switch off terus sebab mereka dah bosan dan ada segolongan lagi yang akan switch off kerana mereka tak faham apa yang berlaku di dalam kelas sebab mereka tiada pengetahuan sedia ada. Jadi mengapa ini terjadi seperti yang saya kata tadi, dan ini ialah sebab kesediaan murid diabaikan. Okay, bagaimana kita boleh menentukan kesediaan murid? Okay. Bila ia perlu ditentukan, iaitu sebelum merancang PDP. Okay. Mungkin seminggu sebelum ke, okey. Mengapa? Untuk mengetahui apa yang murid sudah tahu, faham dan boleh buat berkaitan dengan tujuan dan objektif pengajaran. Untuk menyediakan maklumat
dan titik permulaan yang bersesuaian dengan objektif dan matlamat pengajaran. Dan untuk mengelakkan dua jenis kesilapan atau andaian yang dibuat oleh guru. Jadi apakah dua jenis kesilapan dan andaian ini? Kesilapan satu, guru mengandaikan bahawa murid boleh melakukan atau sudah mengetahui perkara yang mereka sebenarnya tidak boleh lakukan atau tidak tahu. Dan yang kesilapan yang kedua ialah guru membuat andaian bahawa pelajar tidak boleh melakukan atau tidak mengetahui perkara yang sebenarnya murid boleh lakukan dan tahu. Okey. Jadi untuk kesilapan pertama, sebenarnya pelajar tidak mampu mengikuti pembelajaran disebabkan tidak memiliki atau menguasai ilmu pengetahuan atau maklumat asasnya. Okay. Dan untuk kesilapan kedua, sebenarnya melalui proses pembelajaran, murid akan mengulangi semula pengalaman pembelajaran lepas yang telah mereka kuasai. Jadi kita kena mula pada titik yang betul untuk setiap PDP. Jadi apakah strategi berasaskan kesediaannya? Jadi tugasan yang boleh dilaraskan. Mulakan PDP daripada apa yang mereka tahu. Daripada titik yang mereka tahu. Dan membawa mereka kepada pengetahuan baru. Tugasan yang diberi adalah secara berperingkat. Okay, dari mudah ke susah. Dan gunakan tajuk atau tahap yang berlainan. Okey, ini lebih sesuai untuk pelajar yang berkebolehan. Mungkin mereka boleh baca secara kendiri mengenai topik ini dan memberi input mengenai topik ini semasa PDP. Jadi pembezaan berdasarkan minat murid. Okey, bagaimana untuk menentukan minat murid? Okey, salah satu aktiviti yang boleh dilakukan pada awal tahun ialah aktiviti perigi permintaan. Iaitu ia adalah satu alat yang digunakan untuk mengumpul maklumat minat murid tersebut. Okey. Satu lagi cara ialah melalui pemerhatian guru dan juga melalui borang atau kajian yang boleh dilakukan pada awal tahun. Jadi bila ia boleh dilakukan, digalakkan jalankan pada awal tahun. Okey, supaya guru mengenali minat murid tu. Mengapa? Supaya guru boleh merancang aktiviti mengikut minat murid untuk melibatkan murid dalam sesuatu topik. Okey, sekiranya murid menunjukkan minat dalam sesi tersebut, kemungkinan besar topik tersebut dipelajari dan difahami adalah tinggi. Okey, strategi PDP berdasarkan minat murid. Okey, apakah strategi yang kita boleh gunakan? Pembelajaran kooperatif. Okey, dengan aktiviti jigsaw, expert group, stay and stray. Okey, aplikasi topik kepada kehidupan sebenar yang berkaitan. Okay. Di sini kita boleh masukkan problem based learning atau project based learning. Penggunaan BBM, ABM atau teknologi yang sesuai dengan murid atau yang disukai oleh murid. Dan juga melalui memberi pilihan tugasan atau produk yang disukai oleh murid. Jadi ini dipanggil choice board. Jadi mereka ada pilihan. Okey, macam mana mereka, apa yang mereka akan buat? Apakah tugasan yang mereka akan buat? Okey, melagukan topiknya atau melukis atau membuat satu projek. Jadi mereka ada pilihan. Okey, pembezaan berdasarkan profil pembelajaran. Jadi profil pembelajaran ini adalah
keadaan yang membolehkan seseorang itu belajar dengan efektif. Okey, adakah murid lebih suka memilih bekerja dalam kumpulan atau secara bersendirian? Apakah yang merangsang minda murid ini? Apakah keadaan persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk murid? Okey, apakah jenis kecerdasan, iaitu 9 jenis kecerdasan Howard Gardner tu yang dominan di dalam diri seseorang murid? Jadi ini tidak bermaksud yang guru kena gunakan jenis kecerdasan yang dominan sahaja. Setiap orang mempunyai semua kesembilan kecerdasan ini dalam diri kita. Okey, tetapi ada yang dominan. So maksudnya guru kena mempelbagaikan aktiviti yang dijalankan di dalam kelas supaya setiap murid dapat memberi input mengikut kecerdasan masing-masing. Puan Daphne, Ya, saya. ada rakan kita ingin bertanya, ada raise hand kat sini. Ada boleh kita berhenti untuk bagi ruang pada mereka bertanya? Silakan. Boleh. Puan Daphne nak tanya bahagian D itulah ya. Apakah jenis kecerdasan 9 kecerdasan tu? Saya dapati bila kita membimbing MLT kita kan di sekolah-sekolah, guru ni sukar nak tahu kecerdasan murid mereka apa sebab tak ada report daripada kaunselor kan. Kan kita kaunselor kan ada menjalankan apa kita panggil tu ujian psikometrik betul. Murid, keputusan ujian berkenaan sepatutnya bukan setiap murid lah, dia macam overall lah. Kelas A ni 9 orang suka muzik sebagai contoh lah. Kelas B ni mungkin 10 orang pula yang suka muzik. Jadi bila cikgu merancang perkara berkenaan, guru-guru akan tahu, oh di kelas ini begini banyak student saya suka yang macam ni, begini banyak student saya suka begitu. Jadi guru-guru berkenaan akan boleh membuat rancangan pelajaran dia dengan lebih berkesan lah berpandukan dokumen tersebut. Jadi suka saya menyarankan dokumen berkenaan patutnya dipaparkan di kelas masing-masing lah. Mana tahu kan kita datang-datang kita tengok guru-guru berkenaan, oh dia boleh ubah strategi pengajaran dia berdasarkan kepada dokumen yang diketahui oleh guru berkenaan di kelas berkenaan. So kita harap, saya sendiri berharaplah kaunselor boleh memberi statistik berkenaan di kelas, di setiap kelas. Jadi nampak benda tu boleh diimplement lah yang saya nampak lah. Okey, itu saja Puan Daphne yang komen saya kepada bahagian yang D itu. Terima kasih Puan Sarifah. Memang itu adalah kegunaan ujian psikometrik tu supaya guru-guru tahu apa kecerdasan yang dimiliki oleh murid-murid. So memang analisis tu sangat berguna kepada setiap guru di sekolah. Betul. Dan memang kaunselor mesti kongsikan secara secara umum. Okey, analisis itu supaya guru boleh menggunakan analisis itu untuk merancang PDPC mereka. Terima kasih Puan Sarifah. Okey Daphne, teruskan. Okey. Apakah strategi pembezaan yang kita boleh buat berdasarkan profil pembelajaran? Okey. Iaitu mewujudkan persekitaran dan dengan ruang pembelajaran dan pilihan yang fleksibel. Okey, mungkin boleh jalankannya sekali-sekala, boleh membawa murid keluar kelas. Okey, untuk sesi PDP. Ini untuk murid-murid yang mempunyai kecerdasan naturalis tu, yang suka alam sekitar. Okey, atau membenarkan murid bekerja secara individu atau dengan rakan sebaya. Ada murid-murid yang memang tak suka bekerja dengan rakan mereka. Mereka suka habiskan tugasan yang diberi secara individu.
Jadi kita beri ruang pada mereka. Okay. Cara membentangkan guru, pembentangan guru yang berbeza-beza. Okay, ini dari segi guru. Okay, mungkin pembentangannya boleh jadi dari segi visual, auditory, kinestetik, konkret atau abstract. So mungkin dengan menggunakan video, menggunakan biar mereka murid-murid mendengar sesuatu dan memberi komen, atau melalui aktiviti kinestetik, pergerakan. Okey, sekali-sekali guru juga boleh mengajak murid-murid membuat pergerakan tarian ke apa di dalam kelas untuk mengingati fakta yang diajar. Okay. Jadi cara pembentangan guru. Lepas tu menyesuaikan aktiviti dengan jantina murid, adat, bahasa yang berbeza. Jadi sekali-sekala kita kena tengokkan benda-benda aspek-aspek ini juga. Okey, jadi apakah 9 kecerdasan Howard Gardner tu? Okey, kita semua memang dah tahu yang ni. So saya akan pergi secara cepat. Okay, logik matematik, menggunakan nombor dalam kehidupan seharian, existential, peka dan berkebolehan membincangkan hal-hal kewujudan seperti mencari makna dalam kehidupan, verbal linguistik, menggunakan bahasa untuk memahami maklumat dan beri respon dalam pelbagai bentuk set komunikasi, intrapersonal, keupayaan berkomunikasi, intrapersonal. Yang ini tersalah. Intrapersonal ialah memahami dan menilai kekuatan, kelemahan, bakat dan minat kendiri, dan interpersonal ialah keupayaan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Muzik, menghargai, menghayati dengan mengubah lagu. Kinestetik, keupayaan mengawal dan memahami pergerakan tubuh. Visual, ruang, keupayaan menggunakan atau menganggar dan menginterpretasi ruang. Naturalist ialah keupayaan mengenal pasti menghargai alam semula jadi. Okey. PDPC yang berkualiti berasaskan SKPM G2 Standard 4. Okey, kita semua tahu apa itu SKPM G2 Standard 4. Jadi, untuk merancang PDPC yang berkualiti, okey, kita mesti ada ciri-ciri pembelajaran PAK 21 ini, iaitu aktiviti kolaboratif, komunikasi, pemikiran kritis, kreatif dan nilai. Okay. Dan juga guru sebagai perancang mestilah merancang PDPC dengan menggunakan memasukkan semua elemen pembelajaran PAK 21. Dan guru perlulah menjadi mengawal, menilai, membimbing dan mendorong murid. Dan jika guru mengambil peranan semua peranan-peranan ini, murid akan menjadi seorang pembelajar yang aktif. Okay. Dan sebagai seorang pembelajar yang aktif, mereka bolehlah mencapai 6 aspirasi murid yang kita ada di dalam sistem pembelajaran kita tu. Okay. Iaitu mereka mestilah berpengetahuan, berkemahiran dui bahasa, berkemahiran berfikir, mempunyai kemahiran komunikasi, ada etika dan keharmonian dan identiti nasional. Jadi, bila kita lihat dalam borang SKPM G2 Standard 4 itu, di manakah kita boleh masukkan aspek terbeza ni? Okay. Jadi, di dalam aspek-aspek itu terbeza ni akan timbul di dalam 4 aspek ini.
iaitu guru sebagai perancang, guru merancang dan melaksanakan PDPC. Di bahagian guru mengawal proses pembelajaran dan di bahagian guru membimbing murid dan guru sebagai pendorong. Okey, dan elemen terbeza ini mestilah dilihat di bahagian objektif pembelajaran, di bahagian aktiviti, di bahagian pentaksiran dan BBM. Jadi jika kita tidak dapat lihat benda-benda itu di dalam keempat-empat aspek ini, di aspek guru sebagai perancang, jadi skor guru untuk bahagian ini akan turun. Right? Lepas tu untuk guru mengawal proses pembelajaran, aspek terbeza mesti dimasukkan di dalam isi pelajaran, aktiviti pembelajaran dan penyertaan aktif murid. Okay? So semua di sini mesti masukkan aspek terbeza ini. Begitu juga untuk 4.3.1 iaitu guru membimbing murid, iaitu cara mereka menguasai isi pelajaran, kemahiran murid tu, cara mereka menyelesaikan masalah dan menggunakan sumber pendidikan. So mesti ada elemen terbeza. Di dalam guru sebagai pendorong, cara murid berkomunikasi, soalan yang ditujukan kepada murid dan pengetahuan secara kendiri mereka juga perlu ada aspek terbeza itu. Jadi ini adalah perkaitan di antara pembelajaran terbeza dengan kualiti guru di borang SKPN G2 standard 4. Okay. Jadi bila aspek terbeza tidak dimasukkan ke dalam aspek-aspek ini, okay, maka skor guru akan berkurangan. Okay, ini adalah contoh aktiviti yang boleh dibuat untuk verbal linguistik. Okay, kita boleh adakan perbahasan, ucapan formal, penulisan kreatif seperti puisi atau bercerita. Untuk visual ruang, melukis, mencipta gambaran mental, melukis peta minda. Ini adalah aktiviti yang boleh diadakan di kelas. Untuk logik matematik, penggunaan simbol, urutan nombor, perkaitan sebab dan akibat, pembinaan model, teka-teki, right? Muzik, persembahan muzik, okay, dengan alatan yang simple, bunyi vokal, okay, nyanyian, bunyi instrumental dan juga drama lagu, iaitu apa macam musical, okay, satu musical. Untuk naturalist, okay, buku skrap alam sekitar, projek menanam pokok bunga atau sayur, projek menjaga alam sekitar. Kinestetik, tarian kreatif, drama, main peranan dan aktiviti jasmani. Okay, interpersonal, kerja kumpulan, aktiviti kolaboratif, okay. Intrapersonal, menulis jurnal, buat projek individu, dan existential, okay, the big question game, iaitu soalan yang am. Okay, berikan satu soalan yang am dan murid-murid menjawab soalan tu dengan idea mereka sendiri. Okay, boleh membuat penyelidikan atau membaca untuk belajar secara kendiri. Okay, ini adalah antara contoh-contoh aktiviti yang boleh dilakukan untuk murid-murid. Okay, jadi apakah yang guru perlu buat? Okay, guru perlu mempunyai teknik pengajaran dan pembelajaran tersendiri. Okay, akan tetapi mereka juga mestilah memilih strategi yang dapat diaplikasi dalam bilik darjah mengikut subjek, mengikut juga minat murid. Okay, kebanyakan guru juga
akan memilih teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut kecerdasan guru itu sendiri. Okey, contohnya, okey, kalau guru bahasa kebiasaan, guru itu lebih verbal linguistik. Okey, itu adalah kecerdasan yang dominan dalam diri guru tu. Jadi dia pun mengajar menggunakan teknik pengajaran secara verbal linguistik, cakap saja. Padahal murid-murid itu mereka memanglah bukan verbal linguistik, mungkin lebih kinestetik. Okey, jadi mereka berasa bosan. Jadi guru perlu mensesuaikan teknik itu bukan hanya dengan kesesuaian guru tetapi kepada murid, lebih kepada murid. Okey. Okay, melaksanakan PDP yang mencapai objektif. Okey, kita selalu mesti beri fokus kepada apakah objektif pembelajaran. Okey, jadi semua aktiviti itu mestilah menuju untuk mencapai objektif pengajaran. Mengambil kira aspek kepelbagaian tahap kecerdasan pelajar. Ini yang saya sebut tadi. Okey. Memastikan tiada pelajar yang ketinggalan atau dipinggirkan dalam proses pembelajarannya. So semua murid kita mesti belajar. Right? Menilai pelajar dengan pelbagai cara yang sesuai dengan tahap mereka. Okey, mungkin dengan cara lisan, okey, kuis, pembentangan, lakonan, projek dan lain-lain. Okey, saya beri contoh untuk bahasa Inggeris. Okey, aktiviti yang kita boleh buat. Alright. Untuk linguistik, cerita semula dengan klimaks atau penutup yang berbeza. Untuk logik matematik, pengiraan bahan binaan atau mengira perjalanan watak itu. Okay. Ruang visual bina model. Okay. Muzik, mengubah lagu mengenai teks bacaan. Kinestetik, lakonkan watak cerita tu. Interpersonal, temu bual dengan watak yang terlibat. Intrapersonal, refleksi. Kenapa watak sanggup berkelakuan begitu? Okay, sanggupkah anda buat apa yang dilakukan oleh watak berkenaan? Ini adalah contoh-contohnya. Untuk matematik pula. Untuk linguistik, guru memberi masalah matematik dengan menggunakan teknik bercerita. Okay. Logik matematik, pengiraan bahan binaan. Okay. Dan juga perjalanan watak macam tadi tu. Okay. Ini untuk soalan bermasalah. Okay. Visual wrong, bina model, projek atau problem based learning. Music, menghafal sifir menggunakan lagu. Kinestetik, lakonkan masalah matematik. Interpersonal, menyelesaikan masalah matematik dalam kumpulan. Intrapersonal, menyelesaikan masalah dengan pelbagai cara, bukan melalui satu cara saja. Jadi dia fikirkan apa cara lain yang boleh digunakan. Dan untuk kesemua ini, kita boleh gunakan problem dan project based learning, PBL. Okey, untuk memupuk kesemua kecerdasan ini. Okey, sekarang kita masuk pula mengenai cara membina RPH dengan elemen terbeza. Okey, mula-mula sekali dengan objektif pembelajaran. Okey, sediakan objektif pembelajaran yang boleh dicapai oleh murid potensi dan juga yang mencabar untuk murid cemerlang. Okey, contohnya untuk bahasa Inggeris. Pupils are able to guess the meaning of at least 5 to 10 words by listening to clues from other words about famous places. Okey, itu salah satunya. Untuk matematik, murid boleh menyelesaikan 5 hingga 10 soalan yang melibatkan menolak dengan mengumpul semula dengan menggunakan pelbagai kaedah yang sesuai. Okey, jadi di manakah elemen terbezanya?
Elemen terbezanya ialah bila cikgu menyatakan 5 hingga 10 di sini. Okey. 5 untuk murid yang potensi dan 10 untuk murid cemerlang. Itu adalah elemen terbeza di objektif pembelajaran. Okey. Untuk aktiviti pembelajaran dan bahan bantu mengajar, sediakan aktiviti dan bahan yang boleh diakses oleh murid potensi dan yang mencabar untuk murid cemerlang. Okey, contohnya untuk kumpulan A iaitu murid cemerlang. Untuk bahasa Inggeris, menulis satu perengan tanpa bantuan guru. Untuk matematik, menyelesaikan masalah matematik tanpa bantuan guru. Untuk kumpulan B, okey, kumpulan yang sederhana, menulis satu perengan dengan bantuan template yang disediakan tanpa bantuan guru. Untuk matematik, menyelesaikan masalah matematik dengan bantuan rakan sebaya atau guru. Untuk kumpulan potensi iaitu kumpulan C, menulis satu perengan dengan bantuan template yang diisi dengan perkataan atau frasa dan juga melalui bantuan guru jika perlu. Untuk matematik, menyelesaikan masalah dengan bantuan guru sepenuhnya. Jadi ini adalah contoh-contoh aktiviti yang boleh dilakukan. Jadi di sini kita lihat yang kumpulan C diberi lebih banyak tumpuan oleh guru dan juga dari segi alatnya. Okey, contohnya untuk bahasa Inggeris menggunakan template itu. Untuk pentaksiran pula, sediakan pentaksiran yang sesuai untuk semua murid dan yang mencabar untuk murid cemerlang. Okey, contohnya macam tadi saya dah sebut mengenai choice board. Murid boleh memilih antara beberapa tugasan yang diberi. Atau nombor 2, guru boleh menetapkan soalan atau bilangan soalan yang perlu dijawab oleh kumpulan potensi sederhana dan cemerlang. Dan nombor 3, tugasan disiapkan secara individu atau berkumpulan. Okey. Jadi, bila kita melaksanakan PDP yang terbeza, dengan memasukkan elemen-elemen terbeza itu ke dalam aspek-aspek PDP kita, kita boleh memberi equity kepada murid. Semua murid akan dapat mencapai objektif mereka. Sebab kita telah memberi bantuan mengikut kebolehan murid itu. Okay. Jadi bila kita memberi bantuan yang diperlukan oleh murid, kita memberi liberation kepada murid-murid kita. Okey. Jadi di sini kita lihat dalam gambar ini tiada halangan untuk mereka menonton permainan baseball itu. Sebab pagar itu telah diruntuhkan. Jadi objektif pembelajaran kita sudah tercapai melalui pembelajaran terbeza itu. Jadi saya tinggalkan dengan saying ini ya. Every child can learn, not just in the same way. Setiap murid kita boleh belajar, tetapi bukan dalam cara yang sama. Jadi kita kena sesuaikan cara kita mengajar dengan murid kita. Sekian, terima kasih. Adakah apa-apa soalan? Kita bagi ruang pada rakan-rakan kalau ada nak tambah sikit je, sikit apa-apa ke atau untuk bertanya, Puan Daphne? Puan Daphne, Ya, Puan Tarifah.
Okey, kita boleh nampak tadi tunjukkan RPH guru kan. Macam mana guru boleh menerapkan elemen terbeza ni dalam RPH yang pertama 4.41 tu, penerapan pembelajaran terbeza. Kita akan nampak di situlah kan. Kalau kita tengok standard 4 punya item standard 4 punya rubrik kan, kalau kita lihat, kalau guru tidak menuliskan pembelajaran terbeza kat situ kan, objektif tu tidak nampak terbeza. Sebab kalau kita lihat standard 4 dia mesti jelas kelihatan terbeza tu baru nampak, boleh dapat skor penuh kan, skor 4. Betul lah bila saya tengok you punya contoh tadilah. Meaning semua guru kena menunjukkan RPH yang mereka melaksanakan pembelajaran terbeza di setiap PDP mereka. Betul ke Puan Daphne? Melalui contoh yang you tunjuk tadilah, boleh jadi menyatakan sekurang-kurangnya 2-3 soalan like that lah. Ayat-ayat berkenaan at least atau sekurang-kurangnya atau daripada range ni akan menunjukkan cikgu adalah merancang untuk pembelajaran terbeza ni. Lepas tu cikgu lihat pula nanti bila pelaksanaannya di dalam 4.41 yang cikgu mendorong minda murid dengan emosi, di situ pun cikgu boleh gunakan pembelajaran terbeza. Sebab cikgu tahu dah kapasiti murid cikgu bagaimana. Mungkin murid kita ada yang suka tadi ada suka menyanyi, ada suka logik matematik dan sebagainya. Di situ cikgu kena memainkan peranan pada saya lah. Macam mana cikgu nak mendorong minda murid yang pelbagai kecerdasan tadi. Kan? Contohlah cikgu memberi soalan, kalau soalan tu mungkin berbentuk nyanyi, murid yang suka menyanyi tadi, dia akan cikgu macam address kat dia macam tu. Jadi dengan sendiri murid tu akan rasa, oh cikgu saya ni faham rupanya saya suka menyanyi ni, maka bagi dia buat presentation menyanyi. Mana tahu ada murid kita yang ada logik matematik ni, kalau ada kerja yang macam matematik sikit, minta murid yang berkenaan laksanakan. Akhirnya kalau kita membuat kerja kumpulan, Puan Daphne, kalau kita boleh bagi tips kepada guru-guru kita, adakah lebih baik mengikut kecerdasan tersendiri, maksud saya itu yang menyanyi satu grup, contohlah kan, yang matematik satu grup, ataupun lebih baik kita kumpulkan seorang pandai menyanyi, seorang pandai matematik, seorang pandai kecerdasan pelbagai itu di semua kumpulan. Apa pendapat Puan Daphne? Okey, itu pulang kepada guru. Okey, mungkin dalam satu kelas tu, dalam satu sesi tu, kita boleh kumpulkan mereka ikut kecerdasan mereka untuk satu tajuk itu. Untuk satu lagi topik, kita boleh adakan kumpulan pelbagai kecerdasan. Itu terpulang kepada guru. Tak ada yang mesti kalau muzik tu ada kecerdasan muzik mesti dalam kumpulan itu saja, bukan. Itu terpulang kepada guru. Tetapi apa yang saya maksudkan ialah kita ada kecerdasan dominan, tapi kita perlu juga meningkatkan kecerdasan yang lain juga, memberi latihan kepada murid untuk meningkatkan kecerdasan yang lain juga. Faham tak maksud saya, Puan Saripah? Maknanya Puan Daphne, kita tak bolehlah kita kena perkasakan semua elemen kecerdasan tu kepada murid. Tak bolehlah dia macam suka menyanyi all the time. Maksud saya begitu. Jadi eloknya kumpulan tadi kita pelbagaikan kecerdasan tadi di dalam satu kumpulan. Jadi dia dengan sendiri akan give and take macam tu kan. Jadi nampak benda tu murid kita akan membangun dari pelbagai potensi mereka lah. Okay, Daphne, thank you very much. Jadi, terima kasih Puan Sharifah. Puan Daphne, kita ada dua lagi peminat Puan Daphne. Kita ikut queue Puan Salina diikuti dengan Puan Rohaizan. Terima kasih Puan Azizah. Boleh bagi peluang pada Hajiah Rohaizan dulu? Hello, dengar tak? Okey. Puan Rohaizan dulu. Okey. Terima kasih Puan Salina, Puan Azizah, Puan Daphne dan semua yang berada di talian. Saya nak memberi pandangan sedikit tentang
kecerdasan pelbagai ini. Sebenarnya kita perlu sebagai guru lah, kita perlu meraihkan semua kecerdasan yang ada di dalam kelas kita. Ini sebenarnya untuk apa tujuannya? Kerana kita nak melihatkan di hujung sesi pembelajaran dan pengajaran kita objektif tercapai. Okay? Objektif tercapai. That is the main perkara yang sangat penting di dalam kita melaksanakan sesi pengajaran kita di bilik darjah. Dan untuk mencapai objektif pembelajaran itu sebenarnya kita melihatkan kepada semua tahap kecerdasan yang ada di dalam kelas kita. So, untuk tujuan yang satu itu, sebagai guru kita hendaklah lebih peka, lebih melihat kepada siapa audiens yang ada di dalam kelas kita. Dan semestinya mereka terdiri dari pelbagai latar belakang kecerdasan. So, kreativiti guru sangat penting. Sebabnya mereka ni berlatarkan belakang yang pelbagai kecerdasan. Okay, naturalist, intrapersonal, interpersonal, okay, visual linguistik, kinestetik. Yang semua itu guru-guru kita kena kreatif untuk melaksanakan aktiviti untuk meraihkan semua murid ini. Dengan satu tujuan iaitu bila kita meraihkan semua murid ini, tentunya objektif semua tercapai dan semua murid kita mendapat dan mencapai tahap penguasaan yang kita nak. Okey, itu sahaja pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Rohaizan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kejap Haji Aziz, kita beri peluang pada Salina pula dulu. Okey. Terima kasih. Pandangan saya pula lah. Saya memang bersetuju dengan apa yang Puan Daphne kata tadi berdasarkan apa yang soalan pandangan Puan Sarifah, sama ada kita perlu khususkan kemahiran mereka mengikut kesesuaian pada mereka ataupun elok kita gandingkan bersama. Begitu juga dengan saya setuju apa yang Puan Rohaizan cakap. Sebenarnya pembelajaran terbeza ni berlaku mengikut kekreatifan guru. Kalau guru tersebut dapat mengenal pasti anak muridnya berada dalam multiple intelligence yang mana, saya rasa PDP mereka akan menjadi bertambah cantik dan menyeronokkan, dan murid akan sentiasa menunggu-nunggu kehadiran guru tersebut. Dan bila guru tu tersebut tak dapat datang, biasalah kita ada, alah hari ni cikgu tu tak datang lah, kita seronok nak tunggu. Dia akan sentiasa menunggu-nunggu sebab bila dalam sama ada PDP atau PDPR kita melakukan pembelajaran terbeza ini, kita akan dapat feedback yang cukup baiklah daripada anak murid kita, kebiasaannya macam tu. Sebab kalau guru-guru semua dapat melaksanakan PDP atau PDPR terbeza ini, memang sambutan daripada anak murid dan juga rakan-rakan guru yang lain juga akan merasa cemburu. Kenapa guru tersebut ditunggu-tunggu oleh anak murid, sedangkan masa aku, anak murid aku belum habis waktu dah tutup buku. Ya. Jadi dia memang macam itulah sebab itu situasi sebenar di sekolah. Dia akan bertanya, apa yang cikgu buat sampai saya tak habis keluar lagi, budak dah keluarkan buku cikgu. Maksud dia macam tu semasa bersemuka lah. Kalau PDPR ni mungkin dia tengok jadual, pukul berapa cikgu ni nak tunggu, hari ni apa cikgu buat. Rasa seronok sangat kan. Jadi PDP terbeza yang Puan Daphne utarakan, yang bentangkan tadi, begitu juga cadangan kawan-kawan yang lain, memang sebenarnya akan memberi kesan yang sangat positif kepada murid kita dan akhirnya proses kemenjadian murid itu akan berlaku dengan baik sekali. Okey, itu sahaja pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Salina. Haji Aziz. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan Puan Daphne yang saya hormati. Jadinya pada pandangan Puan Daphne bagaimana kita tahu di negara kita ni ada sekolah-sekolah, walaupun kita nampak ada sekolah-sekolah di luar bandar, ada sekolah-sekolah yang
yang agak ternama lah seperti Tun Fatimah. Ada MRSM yang hebat contohnya Tun Ghaffar katakan, yang mana pelajar-pelajar dia telah dipilih ataupun sekolah-sekolah kita yang hebat juga. Seperti Sekolah Menengah Sultan Muhammad, Syarifah Raziah, Infant Jesus yang mana mempunyai kelas ataupun mempunyai kelompok pelajar yang memang bagi saya dia sangat cemerlang lah. Jadi pada pandangan Puan Daphne bagaimana mungkin sedikit pada fikiran guru-guru kita di daerah Melaka Tengah khasnya ataupun di Malaysia ataupun negeri Melaka umumnya untuk ada satu anjakan minda bahawa pelajar mereka itu berbeza sebenarnya. Sebab yalah saya pun pernah di asrama penuh ataupun sekolah-sekolah seperti ini, seolah kita merasakan bahawa pelajar kita tu memang cemerlang sahaja. Jadi bagaimanakah agaknya seharusnya guru-guru di sekolah ini atau di kumpulan pelajar itu minda yang seharusnya ada pada guru-guru itu? Itu soalan saya, Puan Daphne. Okey, terima kasih Haji Aziz untuk soalan tu. Ya, soalan yang penting. Okey, sebab kita andaikan dalam sekolah-sekolah seperti ini di mana murid-muridnya terpilih, okey, murid-muridnya terpilih dan guru beranggapan yang mereka boleh buat. Jadi guru akan membuat salah satu daripada kedua silapan yang saya mention tadi. Okey, mereka anggap yang murid sudah tahu dan mereka akan mula pengajaran mereka daripada satu titik dengan mengandaikan murid-murid ni dah pandai, mereka sepatutnya tahu. Jadi mereka akan membuat kesilapan itu, anggapan yang salah. Jadi kita sebagai seorang guru, okey, walaupun kita di sekolah yang terpilih macam ini, okey, sekolah MRSM, sekolah asrama penuh dan sebagainya, sekolah sains, kita tidak boleh membuat anggapan yang murid-murid kita sepatutnya sudah tahu ini atau sudah tahu itu. Okay. Kita juga kena tahu atau kena peka kepada kebolehan murid-murid kita, kecerdasan mereka. Okay. Jadi jika mereka dah ada dari segi intelek mereka dah okey. Tapi bagaimana kita nak bangunkan kecerdasan dominan mereka atau kecerdasan yang lain supaya mereka lebih meningkat dari segi dari pengetahuan mereka dengan lebih, mereka boleh cemerlang lagi. Kita patutnya kena mencemerlangkan murid yang cemerlang juga dengan PDP terbeza. Itu jawapan saya, Haji Aziz. Okey tak? Okey, terima kasih. Walau bagaimanapun mungkin jadi kita, maksudnya Puan Daphne tadi, kita dapat melihat bagaimana bahawa anak-anak kita sungguh pun mereka cemerlang, tetapi apabila diadakan peperiksaan, pelbagai grade yang mereka dapat menunjukkan terbeza. Betul Bukan juga. begitu Puan Daphne Ya. Okey, terima kasih Puan Daphne. Okey, Puan Daphne, kita rasa kita dah sampai di penghujung. Betul? Ya. Okey. Kalau tak ada soalan lain. Okey. Puan boleh Daphne, sebelum kita ni, saya suka menambahlah untuk semua guru sebab kalau kita nak menjadi guru, ketua dia macam ni lah. Jadilah guru kita yang kedatangannya ditunggu-tunggu oleh murid. Kalau ketidakhadiran kita tu, murid-murid kita akan rindu kepada kita. Dan kalau kita kehilangan kita ni, contohnya kita pindah ke sekolah-sekolah lain, maka murid-murid kita akan mengenang kita pada bila-bila masa. Itu satu pesanan yang saya selalu amalkan lah. Kehadiran kita ni ditunggu di dalam kelas, contoh sekarang di dalam PDPR kita lah.
Kalau guru boleh membaiki sistem PDPR di mereka, pasti murid akan tunggu. Kita boleh nampak murid standby awal-awal kalau ni dia pasti tunggu kita sebab cikgu-cikgu akan mempelbagaikan kaedah tadi dan tak boleh guna satu kaedah PDPR hari ni guna macam ni. PDPR besok guna kaedah yang lain. Kita entertain semua kepelbagaian murid-murid kita. Murid-murid kita ada pelbagai kemahiran, pelbagai background dan sebagainya. So kita entertain everyday dengan pelbagai-bagai ni. Macam contoh kita memasak lah cikgu. Kalau kita hari-hari masak benda yang sama je, kita sendiri pun bosan. Dan kita sebagai guru pun akan melaksanakan itu dengan kebosanan. Balik-balik begitu, balik-balik begitu. Jadi saya percaya cikgu-cikgu ni sangat kreatif kan. Hanya cikgu yang kenal murid-murid cikgu. Cikgu ambil masa sedikit untuk meletak bear in mind murid aku ni, murid saya ni murid bakal pemimpin negara. Contoh macam tu. Jadi kita mesti terapkan all the elemen-elemen menjadi seorang warga negara yang bagus lah maksud saya tu. Tambahan lagi kalau di sekolah rendah di sekolah rendah amat penting kita bangun potensi murid. Sebab murid-murid tu masih kecil, boleh dibina, boleh watak mereka boleh dipengaruhi dan sebagainya. Okey Puan Daphne, harap-harap kehilangan kita nanti ditunggu-tunggulah, dikenang-kenang lah oleh murid-murid kita. Okey, itu saja Puan Daphne. Terima kasih banyak atas slot yang diberikan. Saya serah balik kepada Puan Azizah. Okey, alhamdulillah, terima kasih Puan Sharifah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Puan Daphne di atas penerangan yang sangat jelas tentang pengajaran dan pembelajaran terbeza, dan terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan PPD Melaka Tengah. Sedikit dari saya, dunia pendidikan sekarang sangat mencabar ya cikgu. Kalau dulu kita selalu dapat bersemuka bersama murid kita, tetapi bila berlakunya pandemik COVID-19 ini, kita hanya dapat bersemuka secara online. Begitu juga kami SIC di PPD Melaka Tengah, dah rindu nak jumpa cikgu-cikgu semua. Saya pasti cikgu pun rindu dengan kami. Okay, tak apalah. Anggaplah video rakaman ini pengganti diri kami buat seketika untuk sesi bimbingan. Okey, buka kamera semua supaya MLT kita mungkin rindu dengan kita kan. Cikgu Azizah, sekejap rakan-rakan membuka kamera. Buka kamera sebab saya yakin mereka dah rindu dengan kita. Pagi ni dengan ceria muka. Okey, saya pun di pejabat ya. Okey. Pejabat Cikgu Aziz. Cikgu Raizan di rumah BDR. Okey, semua ada yang baru, yang lama kan? Cikgu Aziz mana? Nadia di pejabat. Saya pun dah rindu pejabat. Malam Fadilah. Nasib baik Puan dapat giliran lah berada di pejabat seminggu sekali kan kalau ikut giliran tu. Dan Arfa dengan sepenuhnya. Cikgu Aziz, okey. Kita buka. Okey. So diharap cikgu-cikgu dapat menerapkan PDP terbeza seperti yang diterangkan oleh Puan Daphne dan rakan-rakan saya yang lain tadi. Okey, sedikit kata-kata hikmah, satu dari murid, satu dari guru lah. Untuk murid, supaya kita lebih memahami murid kita. The biggest challenge of life is to be yourself in a world that is trying to make you like everyone else. Cabaran yang paling hebat adalah untuk menjadikan anda seperti orang lain, tetapi kita adalah tetap kita. Itu murid nak cakap dengan kita cikgu. Tetapi untuk cikgu, every child is different kind of flower. Kita ada bunga tiak ayam, kita ada bunga daisy, bunga orchid. All together they make this world a beautiful garden. Yes, betul. Yes, okay. Okay, baiklah, setakat itu perkongsian dari kami SIC Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah. Sehingga kita berjumpa lagi. Stay safe, stay healthy and stay tuned forever. Okay, akhir kata Assalamualaikum dan bye, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Salam.